Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, sihat? Hari ini kita akan sambung ya, belajar fizik jadi semua. Diharap bersedia dengan buku teks dan alat tulis. Hari ini kita masuk tajuk yang sama, 1.3 keseimbangan daya. Tetapi hari ini kita belajar soalan penyelesaian masalah. Terdapat dua kaedah ya untuk membuat penyelesaian. Yang pertama, kita gunakan deraian daya. Dan yang kedua, kita lukis segitiga daya berskala jika ia melibatkan tiga daya. Hari ini kita akan lihat tiga soalan. Yang pertama pada muka surat 21, yang kedua muka surat 22 dan yang ketiga muka surat 23. Jom kita lihat. Untuk soalan pertama, muka surat 21, rajah 1.26 menunjukkan sebuah lampu yang digantung dengan dua utas tali. Tegangan tali bernilai 8 Newton pada sudut condong dia 60 darjah. Okey, ada dua soalan di sini. Anak-anak kena kira tegangan tali P dan berat lampu W. Okey, kita lihat kaedah yang pertama iaitu kaedah leraian daya. Mula-mula, anak-anak kena lukis dulu gambar rajah jasad bebas. Cikgu dah lukis Ada P, ada W dan ada T. Bersudut 60 darjah. Kemudian anak-anak dapat lihat 8 Newton ini perlu dileraikan. Leraikan dia pada paksi Y, kita akan dapat 8 sin 60 dan pada paksi X kita dapat negatif 8 cos 60. Dan lampu ini digantung, dia tidak bergerak. Maka ini adalah kes keseimbangan daya. Jadi, bila berlaku keseimbangan daya, daya paduan mengufuk dan menegak kedua-duanya bernilai sifar. Kita gunakan kata kunci itu ya. Okey, jadi paduan daya mengufuk. Mata anak-anak lihat pada paksi X mengufuk kita ada P dan TX. Samakan dengan kosong. So, P tolak cos 60 darjah sama dengan kosong. Dan juga P sama dengan 8 cos 60 darjah. Akhir sekali P adalah 4 Newton. Okey, kita lihat dulu paduan daya menegak. Okey, mata semua tumpu pada paksi Y. Di mana pada paksi Y kita ada TY dan kita ada W. Kita tambahkan TY tambah W. Dan seterusnya TY adalah 8 sin 60 darjah W. Ini ke bawah jadi negatif W. Sama dengan kosong. Dan akhirnya kita dapat 8 sin 60 darjah. Itu adalah W dan nilainya 6.93 Newton. Jelas kan? Mudah sahaja. So, yang pertama, mesti lukis gambar rajah jasad bebas. Yang kedua, kita buat leraian daya. Dan yang ketiga, kita kira. Kita samakan paduan daya mengufuk dengan sifar dan paduan daya menegak dengan sifar. Selesai masalah kita ya, anak-anak. Kita lihat pula bagaimana hendak menyelesaikan masalah menggunakan segitiga daya berskala. Okey, langkah pertama, mesti pilih skala yang sesuai. Kemudian anak-anak perlu lukis daya T dengan magnitude dan arah yang diketahui. Kita kena pilih satu daya yang kita tahu nilainya, magnitudenya dan juga dia punya arah lah. Di sini kita nampak sudut 60 darjah mendatar kan? Daripada datar kan? Okey, so kita pilih skala yang bersesuaian. Contohnya 1 cm bersamaan 2 Newton. Kemudian kita lukis paksi X dan paksi Y. Kita ukur sudut 60 darjah dan kita lukis 4 cm. Yang ini adalah T mewakili 8. Mewakili T nilainya 8 Newton. 4 cm tu sama dengan 8 Newton berdasarkan skala yang kita pilih. Kemudian langkah kedua, kita perlu lukiskan garis menegak ke bawah yang mewakili W dan garis mengufuk ke kanan yang mewakili P dan kita kena susun untuk membentuk segi tiga seperti yang anak belajar sebelum ni lah. Okey, so di sini anak-anak lihat
kita ada W arahnya ke bawah dan ke kanan kita ada P. Sekarang dah lengkap kita punya segitiga daya. Okey. Langkah seterusnya, anak-anak perlu ukur panjang sisi segitiga yang kita nak cari. Okey, katakan kalau kita nak cari W, kita ukurlah W berapa sentimeter. Kalau nak cari P, kita ukur P berapa sentimeter. Tetapi jangan lupa darabkan dengan skala yang kita pilih supaya dia mendapat nilai daya yang kita perlukan. Seperti P contohnya, ukur-ukur dapat 2 sentimeter, maka 2 sentimeter itu adalah persamaan 4 Newton darab 2 Newton lah sebab kita pilih skala 1 sentimeter mewakili 2 Newton. P dah selesai, kita lihat pula W. Okey, W kita ukur dapat 3.5 sentimeter. So, 3.5 sentimeter darab 2 Newton, kita dapat 7 Newton. Jelas tak anak-anak? Kita lihat perbezaan beza tak dengan yang kita kira menggunakan perkiraan tadi. Anak-anak boleh simak sama ataupun berbeza sedikit. Nanti akan dijelaskan pada hujung-hujung nantilah yang mana lebih tepat, yang mana kurang tepat. Soalan kedua pula adalah berkaitan dengan sebuah kotak yang seberat 50 Newton berada dalam keadaan pegun di atas atas condong. Bila pegun itu bermaksud di situ adalah keseimbangan daya berlakulah. Soalan yang pertama perlu lukis gambar rajah jasad bebas. Yang kedua kena lukis segitiga daya berskala dan yang ketiga kena meleraikan berat kotak, kemudian kena tentukan R dan FR. Kita pergi satu per satu. Mari kita lukis sama-sama gambar rajah jasad bebas bagi kotak yang berada pegun di atas condong bersudut 40 darjah daripada mengufuk ufukanlah. Okey, so di sini pertama sekali kita lukislah paksi X yang berada yang selarilah pada permukaan atas condong. Kemudian kita lukis paksi Y yang bersudut 90 darjah daripada paksi X. Kemudian kita tahu ada tindak balas normal ke atas, kita ada daya geseran dan kita ada berat tegak terus ke bawah. Dan di sini kita ada sudut 40 darjah. Okey, maka siap gambar rajah jasad bebas. Jika anak-anak macam lupa, tolong recall semula lah apa yang telah dipelajari sebelum ini ya. Soalan B, kita kena lukis gambar rajah segitiga daya berskala. Okey, skala yang kita pilih adalah 1 cm mewakili 10 Newton. Ini adalah langkah yang pertama. Kita perlu lukiskan garis AB sepanjang 5 cm untuk mewakili berat W. W tadi dibagi 50 Newton kan? Jadi kita kena lukiskan panjang ini garisan sepanjang 5 cm. Nak mudah kita labelkan A dan B sebab nak talikan dengan arahan ni, jadi anak-anak boleh lihatlah dengan mudah. Okey, kemudian langkah 2, tanda sudut 40 darjah dan lukis garis BC untuk menunjukkan arah daya F, FR. Kalau nak lihat tadi, dia condong pada sudut 40 darjah kan? Jadi, terus FR-nya daripada sudut mengufuk tadi, FR-nya adalah sudut di tengah-tengah ni adalah 40 darjah. Jadi, kita kena ukur sudut 40 darjah. Kemudian kita dapat FR dan kita labelkan ini sebagai BC garisannya. Langkah ketiga pula, kita tanda sudut 40 darjah dan lukis garis AD untuk mewakili daya R. Dan akhir sekali lengkapkan segitiga daya ABD dengan arah daya. Okey, ini langkah yang ketiga kita daripada A ni kita ukur sudut 40 darjah sebab tadi anak tahu kan antara paksi Y dan juga W ke bawah sudutnya 40 darjah.
Kemudian anak-anak gariskan sampai bertemu garisan FX tadi dan labelkan titik pertemuan tu sebagai D lah. Okey, dan sini kita nampaklah dah cukuplah kita punya segi 3 kan. Okey, di sini FR kan tadi. Dan ini adalah R yang kita baru lukis tadi. Dan maka lengkaplah segitiga daya kita. Kita terus ke langkah yang seterusnya. Okey, inilah gambar yang kita dah dapat tadi kan, segitiga daya kita. Okey, di sini langkah kelima, ukur panjang sisi BD. Okey, yang mewakili daya FR. Okey, kita ukur garisan FR ni. Kita ukur, kita dapat 3.2 cm. Jangan lupa darabkan dengan nilai skala yang kita pilih tadi kan. 1 cm mewakili 10 Newton. Jadi untuk FR kita dapat 32 Newton. Manakala langkah ke-6, kita kena ukur sisi panjang AD yang mewakili daya R. Di mana kita ukur, kita dapat 3.8 cm. Darab dengan 10, dapat 38 Newton. Jadi, selesai kita dah dapat FR dan dapat R. Okey, kita gunakan pula kaedah seterusnya. Soalan C dia suruh gunakan leraian daya. Okey, ini dah gambar rajah jasad bebas yang kita lukis awal-awal tadi kan. Okay, bila kita nampak di sini, berat ni kita perlu leraikan pada paksi mengufuk dan pada paksi menegak. Dan kita dapatlah pada paksi mengufuk, WX adalah 50 sin 40. Okey, sebab mengufuk ni bertentangan dengan 40 darjah kan. Pada paksi Y pula, WY kita dapat negatif 50 cos 40. Dia ke bawah kan, 40 darjah lah. Okey, seterusnya kita gunakan idea di mana bila berlaku keseimbangan daya, paduan daya mengufuk adalah sifar. Okey, apa yang ada pada daya, apa yang ada pada paksi mengufuk? Kita ada FR dan kita ada WX kan? Jadi, WX tambah FR adalah bersama dengan kosong. Dan WX tadi kita dapat 50 sin 40. Tolak FR kerana dia bertentangan arah dengan WX. Jadi, kita akan dapat FR 50 sin 40. Jawapannya adalah 32.14 Newton. Seterusnya, kita nak cari nilai R pula. R ni pada paksi mengufuk. Jadi, kita gunakan ideanya paduan daya menegak adalah kosong. Sebab ini adalah kes keseimbangan daya kan. Jadi, pada daya pada paksi menegak, kita ada R dan kita ada WY. Jadi, R tambah WY adalah kosong. R WY adalah negatif 50 cos 40 darjah. Okey, jadi R tolak 50 cos 40 darjah dapat kosong. Dan R adalah 50 cos 40 darjah dan kita dapat 38.30 Newton. Kalau anak-anak masih ingat tadi, jawapan ni ada sedikit perbezaan dengan jawapan yang kita dapat daripada segitiga daya berskala kan. Okay, untuk rajah 1.3 ni, soalan yang ketiga. Okay, sebuah poster digantung pada dinding makmal dengan tali dan paku. Beratnya W, 12 Newton. Dan kita ada tegangan tali nilai yang sama dan juga sudutnya sama, 35 darjah. Bila digantung seperti ini, dia berada dalam keadaan yang seimbang lah, keseimbangan daya. Soalan A, lukiskan segitiga daya. Kita lukis sama-sama. Okey, mula-mula kita lukis W ke bawah. Kemudian kita ada lagi dua sisi iaitu T dan T lah. Ni cikgu labelkan T1 dan T2 supaya anak-anak boleh lihat kat mana cikgu letakkan T1, kat mana cikgu letakkan T2. Okey, di bawah sini cikgu nak letakkan T1 dan atas sana cikgu nak letakkan T2. Kedua-dua ni cikgu letakkan tanpa mengubah arah kalau nak lihat. Satu ke atas ke kanan sama T2 pun sama ke kiri ke atas. T2 di sini ke kiri ke atas kan. Jadi sekarang
tugas kita, kita letakkan sudut di tengah-tengah ini sudutnya 70 darjah. Yang ini cikgu dah terangkan dan kita dah bincang pada hari Khamis yang lepas. Okey, oleh kerana T1 dan T2 ni sama panjang, maka ini adalah segitiga sama kaki kan. Jadi sudut di hujung atas dan bawah itu di bucunya adalah 55 darjah. Kedua-duanya di mana jumlah di sini akan membawa kepada 180 darjah. Jika tidak lukis seperti ini, anak-anak boleh lukis macam yang di belah kanan tu. Lihat ni cikgu lukis yang lain lah. Okey, T1-nya cikgu letak ke atas dan T2-nya cikgu letak dekat bawah. Masih sudut yang sama, 70, sama kaki. So, 55 atau atas dan bawah sudutnya 55 darjah. So, anak-anak boleh pilihlah nak lukis seperti di kiri ataupun nak lukis seperti di kanan. Yang penting bentuk segitiga dan sisinya adalah daripada daya-daya yang ada dan pastikan daya-daya tersebut tidak diubah arahnya sama sekali. Kita pergi kepada soalan B ya. Soalan B ni segitiganya kan yang kita dah lukis tadi, segitiga daya. Okey, soalan dia adalah dia nak suruh cari nilai T lah. Tak kira lah T1, T2 ni nilai yang sama. Bermaksud T lah ya dua-dua tu. Okey, jadi di sini kita nampak kita ada 3 sudut dan 1 sisi. Okey, anak-anak boleh gunakan kaedah segitiga daya berskala ataupun menggunakan kaedah leraian daya. Tetapi anak-anak adalah pelajar matematik tambahan. Bila anak-anak lihat segitiga di sini, anak-anak dah boleh nampak dah. Rumus apa yang boleh memudahkan anak-anak untuk menyelesaikan masalah yang kita jumpa ni. Okey, cuba lihat. Okey. Rumus ini yang cikgu nak jelaskan di sini. Cuba-cuba anak teka. Ini adalah rumus apa? A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini rumus apa? Ini adalah hukum sin kan? Jadi di mana kita boleh kira satu sisi yang tidak diketahui jika diberi sekurang-kurangnya 2 sudut dan juga satu sisi Okey di sini. T, katakan cikgu pilih T1 ni T Okey, per sin 55 sama dengan 12 per sin 70 darjah kan. Jadi kita akan dapat T sama dengan 10.46 Newton. Mudah sangat kan? Sebab kat soalan dia memang tak suruh kaedah apa yang digunakan. Jadi bila lihat segitiga ni, maklumat pun dah lengkap, kita boleh gunakan rumus-rumus trigonometri yang anak-anak belajar lah. Okey, kalau tak suka guna sini, kita boleh gunakan rumus kosin kan. Okey, kosinus iaitu A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC cos A dan di bawahnya lah. Okey, anak-anak dah belajar sebelum ni. Okey, cikgu ambil E kuasa 2 tu sebagai W kuasa 2 sebab cikgu tahu nilai 12 kan. Okey, sama dengan T kuasa 2, T kuasa tambah T kuasa 2. Dua-dua pun T walaupun cikgu labelkan T1 dengan T2 di sini. Dua-dua pun nilai yang sama. Kita boleh wakilkan dengan T. Tolak 2 T darab cos 70 darjah. Kemudian kita masukkan nilai. W kuasa 2 ni adalah 12 kuasa 2 sama dengan T kuasa 2 tambah T kuasa 2 adalah 2T kuasa 2. Tolak 2T darab T adalah T kuasa 2 darab cos 70 darjah. Jadi kita faktorkan 2T kuasa 2 di luar. Kemudian kita buat pengiraan matematik biasa. Anak-anak tekan kalkulator dan akhirnya dapat jawapan T sama dengan 10.46 Newton. Jadi ini pilihan di tangan anak-anak lah. Jika tidak dinyatakan dalam soalan, anak-anak boleh buat apa saja cara yang betul untuk mendapatkan jawapan. Jelas tak? Untuk pengetahuan, kaedah penghitungan memberi jawapan yang lebih jitu berbanding dengan jawapan yang diperoleh melalui kaedah gambar rajah berskala. Untuk setiap kes anak-anak.
sampai di sini sahaja untuk hari ini. Cikgu harap anak-anak jelas dengan penerangan cikgu tadi ya. Dan anak-anak boleh cuba latihan yang cikgu berikan dalam grup ya. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.